Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kesihatan, kekuatan, kelapangan untuk hadir dalam majlis yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan. Apatah lagi kita mengharap dengan adanya majlis ini Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan menambahkan istiqamah kita dalam mencari ilmu yang benar dan seterusnya membimbing kita menuju jalan ke syurga, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membicarakan satu bab yang berkaitan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-94, bab ikramid dhaif, yakni bab yang berkaitan dengan memuliakan tetamu, yang mana Allah jadikan suatu kepada kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar. Di keliling kita semuanya ada pahala, cuma bergantung kepada kita untuk mendapatkan pahala-pahala tersebut. Seperti mana yang kita pernah menceritakan, setiap apa yang Allah beri kepada kita ada hikmah yang terkandung. Jika kita berhadapan dengan hikmah itu secara baik, maka kita akan mendapat pahala yang banyak. Tetapi bila kita berhadapan dengan perkara tersebut cara yang tidak baik, maka rugilah kita. Seperti musibah yang menimpa ke atas diri kita, tindakan kita bagaimana? Jika tindakan itu kita reda dan kembali kepada Allah, sehingga kan kemuncak yang kita dapat ialah satu mahligai yang Allah akan sediakan di akhirat kelak, di syurga sana. Tetapi jika kita mengambil ataupun menghadapi masalah itu dengan keadaan yang tidak mengikut syarak, dengan meratapi musibah, maka akhirnya Allah akan letakkan kita ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, dalam keadaan yang menghinakan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bersangka baik dengan Allah dan kena sentiasa bersangka baik dengan Allah dalam apa-apa juga musibah, apa-apa juga yang Allah berikan kepada kita. Baik, di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah telah mengetengahkan ayat dalam surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 juzuk ke-26, mengisahkan lelaki yang pertama yang melayan tetamu dengan baik yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim. Rasanya pelajaran lepas kita telah membicarakan sedikit tentang ayat ini, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tetamu Ibrahim, yakni malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salam, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenali. Maka dia pergi dengan sembunyi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak lembu gemuk yang dibakar.
Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silakanlah kamu makan. Tetapi mereka tidak mahu makan. Kerana itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan kamu takut. Dan mereka memberi khabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Okay. Di dalam ayat ini menceritakan bahawa Nabi Allah Ibrahim menyambut tetamu dengan sebaik-baik sambutan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang yang pertama menyambut tetamu dalam bab ini, melayan tetamu, adalah Nabi Allah Ibrahim. Dia memberi layanan yang baik, yang sukar kita menyaksikan bagaimana layanan yang diberi. Agaknya sukar kalau bukan sebarang orang yang seperti ini, yang mana dia melayan tetamu yang tidak dikenali pertama. Dan dia bagi layanan dengan anak lembu sapi betina, yang mana anak lembu dagingnya cukup lembut, dihidangkan kepada tetamu tersebut. Subhanallah. Kebaikan Nabi Allah Ibrahim menjadi contoh kepada kita. Kehebatan dia dalam melayan siri tetamu nak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah harus dipuji dan diikuti. Tetapi hak mana kemampuan kita, itulah yang paling utama. Ya, nak buat macam Nabi Allah Ibrahim memang tak mampu. Ya, tak mampu. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan ayat yang begini, tuan-tuan dan perempuan, kita kena ambil contoh dan cuba beramal dalam bab-bab yang begini. Cuma yang agak menarik dalam bab ini, dia melayan tetamu yang tidak dikenali. Di sini ada masalah sikit. Bagi kita di akhir zaman, ya, di zaman sekarang, kalau melayan tamu yang tidak dikenali, ada perkara-perkara yang perlu berhati-hati. Kita kemain ustaz dah ajar nak layan tetamu, alhamdulillah, bagus dah. Ya, niat dan azam dah ada dah. Tiba-tiba datang tetamu, ketuk pintu, ya, boleh ke tolong saya ni lapar. Kita pun ini layan tetamu. Pahala yang pertama yang kita nak, beramal dengan apa yang ustaz ajar. Alhamdulillah, kita pun buka pintu, ya, bagi dia masuk. Lepas tu sudahnya kita duduk luar rumah, habis dia kuasai dalam rumah. Okey, kalau dah sampai tahap begitu, merupakan fitnah yang besar, tidak dibenarkan. Kenapa? Keselamatan kita lebih diutamakan. Terutamanya pada zaman sekarang, berbagai bentuk dia cuba nak merompak rumah kita, mengambil apa yang ada dalam rumah kita dengan berbagai cara. Maka berhati-hati. Okey, dalam kes yang begini, kita melihat melayan tetamu hukumnya wajib. Mana kita mampu untuk melayannya. Bagaimana kedudukan tetamu Islam ataupun kafir? Kedua-duanya wajib dilayan dengan mengikut kemampuan kita, Islam ataupun kafir, dengan syarat kedudukan, keselamatan semuanya clear, dan kebaikan ataupun orang yang datang itu ada tujuan yang baik. Okey, di mana kita lihat pula ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah mengetengahkan ayat dari surah Hud, ayat yang ke-78. Surah Hud juzuk ke-11, surah yang ke-11, juzuk ke-12, sorry. Jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan tergesa-gesa,
dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku ini. Tidakkah ada di antaramu orang-orang yang berakal? Ya, ini menunjukkan Nabi Allah Lut, ya, menjaga tetamunya dengan sebaik-baik jagaan. Tetamu yang datang, kita tahu kisah Nabi Allah Lut, yang mana tetamunya asalnya adalah tetamu Nabi Allah Ibrahim juga. Mereka itu malaikat lalu datang di negeri Sadum itu, ya, tempat kaum Nabi Lut, yang mana dia datang dalam bentuk lelaki yang smart, handsome, ya. Tak ada siapa pun yang tahu kejadian itu berlaku di waktu malam. Tetapi bagaimana mereka tahu? Disebabkan pengkhianatan isteri, yakni pengkhianatan isterinya yang mengkhabarkan kepada kaumnya kemunculan ada tetamu di rumah Nabi Lut. Tapi dia tidak keluar rumah. Ulama membahaskan tentang perkara ini apabila melihat dua isteri para nabi telah mengkhianati nabinya sendiri. Ya, pertama Nabi Allah Nuh, yang kedua Nabi Allah Lut. Dua orang isteri ini telah mengkhianati nabinya atau suaminya sendiri. Tetapi pengkhianatannya bukan berbentuk pengkhianatan seperti berzina, ya, perbuatan yang tidak baik begitu. Tetapi pengkhianatan mereka ialah mengingkari risalah para nabi. Itu dia. Okey. Dan kita menyaksikan juga anak kepada Nabi Allah Nuh mengingkari risalah bapaknya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam masalah ini kita kena faham elok-elok, ya. Qudwah contoh kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang ambil contoh qudwah dia isteri ustaz. Itu yang sakit tu. Isteri ustaz pun macam tu juga. Sudah. Kadang-kadang ustaz tu pening kepala nak didik isteri dia yang tak dengar cakap. Yang kita terus ambil contoh dan misal isteri dia. Oleh kerana itu saya nasihat kepada tuan-tuan dan perempuan dan diri saya sendiri. Ustaz hanya menyampaikan. Kadang-kadang ustaz pun tonggal-langgang. Ya. Dia terpaksa juga berhadapan dengan anak dan isteri dia. Kadang-kadang anak dan isteri tak mendengar cakap dia. Orang lain dengar, anak isteri tak dengar. Tetapi jika seorang ustaz tu soleh berlaku begitu, jangan hentam. Itulah ustaz pun serupa juga. Tak. Kerana kalau kita nak hentam, kita menyaksikan kalau Nabi Lut sendiri berhadapan dengan isterinya yang begitu, Nabi Nuh AS berhadapan dengan isteri dan anak dia begitu. Maka oleh kerana itu kita kena ambil contoh yang terbaik. Apa-apa pun, kalau ustaz tak betul, maka ustaz tetap tak betul. Kalau isteri ustaz tak betul, anak ustaz tak betul, maka kita kena katakan tak betul. Jangan kita tengok tak betul tapi isteri ustaz buat juga. Dan sampai ke muncak ustaz tu sendiri buat benda tak betul, kita hanya senyap mengatakan ustaz pun buat. Habis cerita. Tuan-tuan dan perempuan, kita berada di akhir zaman, fitnah terlalu besar. Ujian-ujian yang datang memerlukan ilmu yang kuat, ilmu yang tepat dan kuat untuk memahami hak itu. Oleh kerana itu nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu an kena ambil kira. Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal wa ta'riful haqqu wa ta'rifur rijal. Kebenaran itu bukan tengok kepada lelaki itu. Lelaki itu pakai serban ke, jubah ke, berjanggut panjang ke, itu bukan ukuran yang tepat. Ya, kita raikan ukuran tu, tetapi bukan itu ukuran yang tepat. Walakin, tetapi ukuran yang sebenarnya, wa ta'riful haqqu wa ta'riful haqqa, maka kamu kenal kebenaran. Wa ta'rifur rijal, maka kamu kenal siapa lelaki tersebut. Kerana apa? Bila kita tidak kenal kebenaran, maka di situ Rasulullah memberi contoh kepada kita tentang siapa dia Khawarij. Khawarij adalah ahli ibadah, orang yang kuat beribadat sampai bengkak-bengkak kaki dia, bertahajud, berpuasa macam Nabi Allah Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau nilaian kita kepada bentuk-bentuk amalan yang begitu, maka kita terjebak dalam satu masalah, ketepatan menghukum manusia ataupun ketepatan mengikut manusia.
Oleh kerana itu, kebenaran itu bukan kepada bentuk-bentuk yang zahir, tetapi kebenaran itu datang daripada apa yang dibawanya. Terutamanya masalah yang dikaitkan dalam bab ini, Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita menyaksikan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah, kalau tak salah, yang mana Imam Syafi'i mengatakan bahawa jangan kamu melihat orang yang berjalan di atas air ataupun terbang itu karamah. Istilah kalimah yang digunakan karamah menunjukkan orang tu betul, orang tu soleh, kerana karamah diberikan kepada orang yang soleh. Jangan hukum dia boleh terbang ataupun berjalan dalam air itu, atas air, maka itu karamah. Tetapi kamu tengok akidah dia, subhanallah, kamu tengok pegangan dia, apa dia. Kalau masalah tauhid dia tonggang langgang, maksudnya sekejap dia Mu'tazilah, sekejap dia Asy'ariyah, sekejap dia Maturidiyah ataupun Murji'ah, maka orang itu bermasalah. Bukan karamah yang dimiliki, tetapi istidraj, kelebihan yang Allah bagi kepada orang-orang yang bermasalah untuk menimbulkan fitnah ataupun untuk perkara-perkara yang menguji orang-orang lain juga. Macam Dajjal yang akan muncul dengan kehebatan dia. Bila dia kata wahai hujan turun, istidraj, hujan turun. Bila dia kata wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, maka tumbuh, istidraj. Dan Dajjal akan muncul dengan penipuan dan syubhah yang banyak. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, penilaian kita adalah masalah akidah, masalah prinsip. Kerana apa? Berapa ramai orang cuba nak mengikut manusia-manusia ini terjebak dengan perkara-perkara yang tak betul. Sayang, kita berada di akhir zaman. Pertama, berada di akhir zaman, kejahilan yang melanda. Kita baru nak kenal Islam, tiba-tiba termasuk dalam golongan ataupun jalan yang tak betul. Rugi kita, rugi. Oleh kerana itu ilmu yang tepat, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis yang sahih, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Itu dia. Kalau kita nak tahu kebenaran, itulah dia. Kefahaman Al-Quran dan Al-Hadis mesti ditafsir 3 kurun yang terbaik. Jangan kita yang mentafsir, jangan orang-orang biasa yang mentafsir, ustaz-ustaz biasa, tak boleh. Kerana penafsiran mereka, penafsiran orang-orang akhir zaman penuh dengan kesakitan. Tetapi bila kita rujuk 3 kurun yang terbaik, golongannya Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku, yakni Rasulullah dan para sahabat. Kemudian generasi selepas itu tabi'in. Kemudian generasi lepas itu tabi'in. Ya, sahabat, tabi'in, tabi'in. 3 generasi yang terpilih. Dan mereka ini terjamin dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis, kerana mereka mentafsirkan dengan amanah. Jadi penilaian itu yang kita ambil. Oleh kerana itu ada orang cuba mengatakan, ya, disebabkan ya segelintir masyarakat baru converted, dia tak mau semayang. Kita tanya kenapa tak mau semayang? Dia tengok orang Arab pun tonggang langgang. Nilaian mereka kepada orang Arab sebagai hujah. Kita mengatakan Arab bukan hujah, Rasulullah yang hujah, para sahabat itulah hujah. Kalau kamu tengok Arab sekarang, memang tonggang langgang. Hatta kita pergi Mekah pun tengok orang Arab kadang-kadang meluat pula, ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi kita mengambil hujah kita ialah Allah dan Rasul. Rasulullah dan para sahabat itu adalah hujah, maka kita ikut mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini saya mengingatkan ustaz, isteri ustaz, anak ustaz, kalau bercanggah dengan Quran dan Sunnah, ianya perlu ditolak, perlu diperbetulkan dengan cara yang baik. Ya, bukan kita pergi ikut. Bila kita ikut, maka itulah kesilapan kita. Dan ingat, ustaz ataupun tuan guru ataupun syekh ataupun maulana mana sekalipun, mereka itu manusia. Mereka akan melakukan kesilapan. Kullu bani Adam, kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Semua anak Adam akan melakukan kesilapan. Yang sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Tetapi bila kita belajar, datang perasaan taksub kepada tok guru, itu yang membutakan mata kita, membutakan mata hati. Bila tengok tok guru tu silap, kita cuba menafikan. Silap besar.
Bila kita tengok tok guru tu bercanggah syariat, tapi kita tak berani untuk berkata-kata, disebabkan dia tok guru, dia makam tinggi, apa yang dibuat betul. Silap kita. Kita tidak diajar taksub kepada tok guru, kita diajar taksub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Selain daripada Rasulullah, apa yang dicakap boleh diterima, boleh ditolak. Ya, kerana ini satu perkara yang penting, tuan-tuan dan perempuan. Kita berada di akhir zaman, kejahilan masyarakat agak menonjol dan menyebabkan mereka tidak tahu yang mana betul, yang mana salah. Tengok yang berserban, itulah yang betul. Tengok berjanggut sikit, itu yang betul. Tengok berniqab sikit, itu yang betul. Silap. Percaturan kita dalam menimbang satu itu silap. Maka carilah kebenaran, yakni kebenaran melalui Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Jadi di sini kisah Nabi Allah Lut, ya, kita menyaksikan bagaimana apabila tetamu itu datang di waktu malam. Lalu dalam tafsir menceritakan di antara kaifiah cara isteri Nabi Lut nak bagi tahu kaum dia ialah dengan dia pasang lilin tu dekat tingkap tu, ya, dia pasang dekat tingkap tu, tingkap dia buka, dia tutup, dia buka, dia tutup, ya, seolah-olah itulah isyarat bahawa ada sesuatu di rumah Nabi Lut ni. Jadi oleh kerana tu kaum dia nampak macam tu, mereka dah perasan, ya, mereka dah perasan bahawa ada sesuatu yang berlaku di rumah Nabi Allah Lut, dan mereka tahu itulah. Kita tahu dalam ayat Quran Allah menceritakan bahawa mereka datang dengan tujuan yang jahat. Okey. Namun kita menyaksikan Nabi Allah Lut cuba sedaya upaya menahan kaum dia dari mengganggu tetamu-tetamu yang datang itu, menunjukkan betapa pentingnya tetamu dilayan dengan sebaik yang mungkin. Okey. Di sini kita mulakan satu hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tetamunya. Ya, hadis yang pertama ini dalam perenggan yang pertama mengatakan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan kalimah ini bukan kalimah yang kita anggap mudah ataupun kita pelecehkan. Bila Allah Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hati-hati yang mengenali Allah Tuhan kita yang maha agung, yang bersemayam di Arasy, yang memberikan kita pahala-pahala yang besar, yang akan bangunkan kita di mahsyar. Lalu dikatakan pada hari akhirat, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maksud di sini hendaklah kita ambil perhatian elok-elok, satu ganjaran pahala besar yang akan Allah berikan kepada kita. Kerja yang nak dibuat simple je, sekejap je, paling panjang 3 hari, paling kejap entah berapa second orang tu nak duduk pun tak menjadi masalah, dia tetap tetamu. Tetapi ganjaran yang nak dibagikan terlalu besar. Maka Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Muliakan tetamunya maksudnya layan tetamu dengan sekadar kemampuan kita, walaupun dengan air sejuk, maka itu dikatakan takrimud daif, melayan tetamu. Okey. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mempereratkan hubungan kekeluargaannya, yakni silaturrahim, hubungan silaturrahim antara saudara mara dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia, mengisyaratkan kita pahalanya terlalu besar. Tetapi berapa ramai orang yang boleh menghubungkan silaturrahim seperti mana yang diajarkan oleh syarak. Kita silaturrahim kita waktu ada makan, silaturrahim kan. Waktu susah, baik. Dan kita menghadapi masalah, terutamanya dalam masalah adik-beradik, bila masalah harta mak bapak yang meninggal itu, putus silaturrahim.
Disebabkan harta, putus silaturahim. Berapa duit sangat yang ditinggalkan, tetapi silaturahim itu dipandang kecil, akhirnya putus adik-beradik. Na'udzubillah min dzalik. Minta Allah lindung kejahatan yang ada dalam diri kita kalau ada masalah-masalah yang begitu. Dan kita, silaturahim yang ada pada kita, keikhlasan itu agak dipertikaikan. Kerana apa? Silaturahim kita ini kadang-kadang diganggu dengan unsur-unsur yang jahat. Cerita-cerita orang yang fasik datang memberi khabar, kita terima bulat-bulat. Oleh kerana itu silaturahim kita tak kuat. Seperti mana yang berlaku pada para sahabat. Kita dengar orang kata, orang kawan kamu tu kata kamu begini-begini yang tak baik, terus kita terima cakap orang tu. Para sahabat tidak ada perkataan yang begitu. Subhanallah, dalam peristiwa khilaf antara Aisyah dengan Ali dengan Muawiyah, begitu dahsyat. Tetapi ukhuwah Islamiah dalam tu terputik begitu hebat. Kita dengar orang ucap cakap yang tak baik, terus prasangka buruk. Tengok sahabat kita berjalan dengan si fulan, terus kita kata tu dia, ya, konon warak tu ada couple, dia tak tahu siapa, tak bertanya, kita main pandang dari jauh. Dalam WhatsApp tu berapa banyak kita tengok gambar-gambar ulasan pengulas, berapa banyak orang yang mengulas. Dalam isu MH370 tu berapa banyak pengulas-pengulas, ya, bukan pakar pun, ya, tetapi nak mengulas, nak menyebarkan fitnah, cerita-cerita mengarut. Tuan-tuan dan perempuan menyaksikan, ya, saya agak tertarik dalam bab ini, dalam kes MH370 ni, ya. Sebiji kalau nak kenal hadis maudha', hadis palsu, begitulah. Sekejap jumpa, sekejap tak jumpa. Lepas tu sekejap, ada teori begini, ada teori. Itulah hadis palsu. Kalau nak tahu kenapa kita menentang hadis palsu dan hadis dhaif, begitu, itulah cara dia. Penyampaian yang tak jelas dari orang-orang, tak dapat mat tu jual ikan je, tapi bicara Masya Allah macam ada fakta. Yalah, mungkin dia pakai bubu cari, kan. Kalau nak tahu hadis palsu, begitulah. Itu pasal kita tengok, kita saksikan aja. Tak ada nak sebar-sebar. Tapi kadang-kadang kita gairah, kita nak orang yang pertama mendahulu menyebarkan. Jangan. Terutamanya dalam WhatsApp, na'udzubillah, kadang-kadang kita tengok dah banyak perkara-perkara yang tak baik. Maka jangan cepat sebar, jangan cepat sebar. Ya. Yang saya cerita dalam kisah yang orang berkumpul, perempuan pakai tudung, yang orang tangkap gambar, ada gambar salib. Perempuan tu menafikan. Ya, subhanallah. Saya tengok tu, pasal apa? Gambar tersebar perempuan tu ada dalam gereja, sedangkan bila gambar yang betul tak ada pun salib kat situ. Orang edit, dia tampalkan lambang salib. Kesian. Subhanallah, jangan sampai begitu. Oleh kerana tu tabayyun, ya, tabayyun maksudnya kita dapat maklumat dengan betul, ya. Itu pun bagi saya tu pasal sampai satu tahap kita tak berminat nak forward, tak ada, ya. Berbahaya. Kerana kalau dah sampai macam perempuan tu, berapa dosa kita nak tanggung pula, memfitnahkan dia. Berbahaya. Oleh kerana tu tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tahu hadis palsu, itulah, ya, kenapa kita bicara, kita menentang hadis palsu. Kenapa kita bicara menentang hadis dhaif? Nanti orang kata apa salah dhaif? Kerana kita tak belajar hadis. Kalau orang kata kita bercakap, kita tak bercakap, kita maksud lain, kemain kita marah. Saya maksud lain, dia yang faham lain. Nampak? Marah kita. Hadis dhaif, itulah hadis dhaif. Cerita yang tak jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ilmu amat penting. Ilmu amat penting supaya memastikan amalan kita betul dan apa yang kita bawa tepat mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian barang siapa yang mengucapkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau dia berdiam sahaja. Ya, subhanallah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik ataupun dia diam. Ya, bercakap baik ataupun diam. Yang mana Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Ahzab. Ya, cuba buka dalam surah Al-Ahzab. Surah yang ke
33 juzuk 22 ayat yang ke 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik ataupun yang benar. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengisyaratkan kepada kita dalam ayat ini, Allah nak bagikan kita syurga. Ya, Allah nak bagikan kita syurga. Maka dia mengarahkan kita cakap yang elok-elok. Apabila Muaz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang siapa yang banyak masuk neraka, lalu Rasulullah menunjukkan di antara orang yang banyak masuk neraka ialah orang yang berkaitan dengan lidahnya. Orang yang berkaitan dengan lidahnya, bercakap banyak, apa yang digunakan oleh lidahnya banyak cenderung kepada neraka. Oleh kerana itu, alhamdulillah bagi orang yang tidak banyak bercakap. Itu merupakan rahmat Allah bagi kepada kita, kurang bercakap. Biarlah orang kutuk kamu ni pendiam ataupun berbagai ucapan yang dikatakan, tak apa. Tetapi dengan kurangnya bercakap, kurangnya dosa yang berlaku pada diri kita. Bila ayat ini menceritakan, kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Allah minta kita cakap baik-baik. Apa salahnya kita nak bercakap baik? Ya, bercakap perkataan baik-baik, okey. Tapi leceh, tak syok, ya. Tak syok. Pasal apa? Tak ada perasa bila cakap baik-baik tu. Dia nak cakap tu, bila kita cakap orang itu yang dia nak. Ada apa? Timbal balik daripada orang lain. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada mulut inilah, kalau kita nak menyaksikan amalan kita terbatal, pahala kita yang banyak kita bawa terbatal dari mulut ni. Kita mengumpat dari mulut, sekarang ditambah sedikit dari handphone kita, SMS kita, Facebook kita, ditambahkan sikit. Mengumpat, mencela. Habis amalan kita punya banyak, kita lakukan amalan-amalan, semua dibagi kepada orang yang pernah kita umpat. Sayang, ya? Sayang. Kemudian Allah mengatakan, bila kita bercakap baik-baik, bercakap yang benar, nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Allah baikkan amalan kita. Itu pasal orang yang bercakap baik ini, Masya Allah, ya, menonjol kebaikannya. Allah ubahkan bentuk amalan-amalan itu menjadi baik. Itu pasal bila kita bercakap baik, waktu marah Rasulullah kita saksikan, Rasulullah orang buat apa saja, dia sabar, dia cakap perkataan yang baik-baik. Subhanallah, ajib. Bila satu berlaku perkataan yang baik-baik, kita melihat melalui teori ataupun yang dibuat research oleh orang Jepun, kan, yang sampai orang sekarang duk sibuk jual air-air tu, air Yasin dan apa semua, kan, ya. Air ni, bila kita berkata perkataan yang baik, molekul-molekul berubah dalam bentuk yang cantik. Tetapi bila kita kata perkataan yang tak baik, molekul-molekul berubah kepada jadi buruk. Sampai satu tahap bentuk patung yang hodoh dikatakan. Perkataan baik je baru diguna. Apatah lagi dikatakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan di sini datang satu research yang mengatakan macam tubuh badan kita, berapa
Berapa jumlah air yang ada dalam tubuh badan kita? Berapa persen? Kalau tak salah 70%. Ya, tubuh badan kita dipenuhi dengan air. Kita baca Al-Quran, gelombang air itu bergerak dalam tubuh badan kita. Kita bercakap baik, bergelombang, ya, air itu bergerak dalam tubuh badan kita, yang menyebabkan kita pun menjadi baik, mengislahkan semua perbuatan kita. Subhanallah. Dan yang paling penting, Allah ubahkan akhlak kita, Allah ubahkan perangai kita, Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengharapkan pengampunan dari Allah. Kita ni mengharapkan pengampunan dari Allah. Kerana orang yang layak untuk masuk syurga, orang yang tak ada dosa. Bila seorang tu tak ada dosa, dia di antara ahli syurga. Dan kita tak tahu kedudukan kita macam mana. Ustaz tak tahu kedudukan saya ni macam mana. Dan kita mengharap Allah ampunkan dosa kita. Setiap kali kita harap Allah ampunkan dosa kita. Oleh kerana itu, saya ingatkan, ya, tuan-tuan dan perempuan datang dalam majlis yang penuh berkat begini. Saya ingatkan, kalau ada satu majlis pengajian ilmu penuh dengan mengumpat, mengata orang, saya nasihat tinggalkan. Kerana majlis yang begitu dikatakan majlis penuh dengan dosa-dosa. Kalau majlis itu memperkatakan pribadi syakhsun, pribadi itu dalam bentuk-bentuk tertentu, mengata, memaki, saya katakan tinggal. Itu bukan majlis ilmu. Kerana saya tak mahu kita terlibat dalam dosa-dosa kering begitu. Kita dengar, lalu kita mengiyakan pula, lagi teruk. Elak. Tuan-tuan dan perempuan menyaksikan bagaimana 3 kurun terbaik menuntut ilmu, majlisnya tidak ada majlis menyebut peribadi-peribadi ataupun mengutuk peribadi. Tetapi kalau majlis itu memuji peribadi, itu lain cerita. Ya, penting sangat-sangat. Saya nasihat kerana saya nakkan tuan-tuan dan perempuan ada di atas landasan ilmu. Dan kalau berlaku begitu, nasihat cara baik ustaz tersebut. Ya, jangan maki hamun pula. Itu bukan adab kita. Nasihat cara baik, kalau dia tidak terima, keluar daripada majlis yang penuh dengan umpat-mengumpat. Satu nasihat. Baik. Jadi dalam hadis ini menceritakan yang pertama, hendaklah kamu melayan tetamu, ya. Yang kedua, hendaklah kita menghubungkan silaturahim. Dan yang ketiga, hendaklah kita berkata baik ataupun kita diam sahaja. Dan kita cubalah beramal hak mana yang kita mampu dalam bab yang begini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Shuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuza'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatahu. Qalu ya Rasulullah wa ma jaizatuhu? Qala yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafahu 3 ayyamin fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alaihi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim wa la yahillu li muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'athimuhu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'athimuhu? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'un lahu yuqarribuhu bihi. Dari Abu Shuraih iaitu Khuwailid ibnu Amri al-Khuza'i radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, iaitu jaizah, yakni hadiah. Hadiahnya jaizah yang dimaksudkan hadiah. Para sahabat bertanya, apakah jaizah tamu itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, iaitu pada siang hari dan malamnya menjamu tamu yang disunahkan secara muakkad atau sungguh-sungguh ialah selama 3 hari. Jadi layanan tetamu, ya, sehingga kan dalam penafsiran ulama membahaskan bila Rasulullah mengatakan melayan tetamu 3 hari itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kemudian ditambahkan, ya, apabila lebih daripada waktu sekian lamanya, maka hal itu adalah sebagai sedekah. Jadi 3 hari itu wajib. Dan wajib yang berpatutan yang kita ceritakan, maksudnya had mana kita mampu. Dan ada syarat-syarat lagi, ya, agak penting dalam bab ini. Tetamu-tetamu, kalau rumah kita hanya ada orang perempuan, datang tetamu tu lelaki, satu persoalan yang timbul.
Kita keluar kerja, dalam rumah tu tinggal dia dengan isteri kita aja. Itu amat penting ambil tahu. Hatta, ya, ini satu persoalannya agak sensitif pada masyarakat kita. Hatta kalau misalan rumah kita ada isteri kita, tiba-tiba abang kita datang, okey, tak apa lagi. Tapi kalau misalan kita tak ada di rumah, abang kita datang, isteri kita ada di rumah, bagaimana kedudukannya? Adakah dijemput masuk ataupun dudukkan dia keluar? Pening tu. Okey, ini adalah satu persoalan yang besar yang masyarakat kita kena faham elok-elok dan kena teliti. Apabila Rasulullah mengatakan alhamul maut, ya, alhamul maut ni maksudnya birah, apa lagi yang ipar kan, ipar birah siapa dia, abang ipar ke macam mana, tak reti dah. Okey, al-muhim ipar ni, ya, berbahaya. Itu pasal Rasulullah kata alhamul maut. Orang lain boleh masuk rumah mak kita, kan? Tak boleh masuk rumah mak kita. Tetapi kita ipar dua ni kadang-kadang lalu berjalan sama, bersembang, duduk dalam rumah. Sedangkan kalau mati adik kita misalan, ataupun salah seorang tu, dia boleh kahwin. Maksudnya hubungan dia begitu berbahaya. Yang Rasulullah kata alhamul maut, yang boleh sampai tahap kita tengok berapa banyak perkhianatan berlaku antara ipar dengan adik ipar begitu begini, ya. Oleh kerana tu dalam bab ini agak perlu ditelitikan balik untuk masyarakat Malaysia, bagaimana kedudukan jika tetamu itu kedudukannya. Kalau yang dalam rumah kita, isteri kita tu, adik anak abang kita datang ataupun adik-beradik lelaki kita datang, bagaimana kedudukan kalau dia datang seorang? Kalau 2 orang 3 orang tu mungkin ada cerita dia tersendiri, lain sikit lah. Tetapi kalau seorang, ya, bagi kita yang dah belajar, jangan merajuk. Bila kita datang, abang ada rumah? Tak ada. Lah, dia ni tak buka pintu, aku datang ni kan. Jangan merajuk. Alhamdulillah macam saya, ya, dahulu bila saya datang, abang ada? Tak ada. Saya duduk kat luar. Duduk kat luar, sementara tunggu kok dia balik, tak balik, main dengan anak saudara. Pasal apa? Kerana kita takut fitnah. Bila masuk tu, pertama fitnah masyarakat keliling, belum tahu tentu selamatnya. Yang kedua, fitnah syaitan antara kita dengan ipar, ya, kakak ipar, tak tahu kedudukannya. Oleh kerana itu saya tak merajuk, saya duduk luar. Okey, duduk luar, kita faham. Oleh kerana itu bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah faham, jangan merajuk, cari idea atau pilih idea yang lebih baik, lebih selamat keluarga dia dan kita. Itu kaedah dia, ya. Wallahu alam, kalau setuju, kan. Azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung sikit lagi. Okey, jadi begitu kedudukannya. Tetapi kalau rumah tu ada anak-anak dia yang besar, maka itu tak menjadi masalah lah, ya. Tetapi masalahnya kalau anak tu terlampau kecil, yang tidak diiktiraf sebagai yang dikatakan mahram, ataupun dia seorang, ya, kakak ipar itu seorang, maka kita mengatakan walaupun abang kata tak apa, bagi saya fitnah itu perlu dijaga, perlu diselamatkan. Okey. Kemudian di dalam hadis ini ditambahkan sedikit, dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim jikalau bermukim di tempat saudaranya, yakni menjadi tetamu tempat saudaranya, sehingga ia menyebabkan jatuh saudaranya tadi dalam dosa. Ya, tuan rumah tu dapat dosa pula. Kenapa? Dia menyambut tetamu, dia layan tetamu, tetapi kesudahannya dia berdosa. Oleh kerana tu kita kena faham, ya, beberapa perkara dalam bab ziarah ataupun bab menghadirkan suatu tempat, kena ambil kira. Kadang-kadang imbasan orang kita kena faham. Kalau orang tak berapa selesa, bagaimana, kita kena lihat. Jangan kita duduk lama-lama, aku tetamu, kan Rasulullah kata 3 hari, lepas tu kita tambah lagi 10 hari. Tetamu dah pening kepala, tiap-tiap hari makan Panadol, sebelum tidur makan Panadol, sebelum tidur makan Panadol. Fikir masalah tetamu ni, di mana Rasulullah mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah
orang yang melayan tetamu atau tamu menyebabkan dosa pada tuan rumah itu. Baginda bersabda, kerana tetamu itu berdiam di tempat saudaranya sedangkan tidak ada sesuatu dimiliki saudaranya tadi untuk jamu tamunya. Maksudnya tetamu tu dia datang duduk punya lama lebih daripada 3 hari yang diwajibkan, tuan rumah tak ada apa nak bagi dah, habis dah, ya, ketuk-ketuk dah periuk tu. Tak faham tetamu, la ilaha illallah, ya. Tung nestem mula bagi air manis, Masya Allah, manisnya. Lepas tu dah kurang manis. Lepas tu dia bagi tak manis langsung. Bakti gula dah habis, tak faham. Jadi dalam bab yang begitu, para tetamu, kita jadi tetamu kena ambil perhatian. Terutama orang Malaysia, ya. Orang Malaysia ni dia lain sikit, ya. Kadang-kadang tak biasa dengan keadaan tetamu yang lama-lama, ya. Jadi kita kena raikan dalam masalah-masalah begini. Kena raikan, ya, kena raikan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang bila disebabkan kita tak memahami orang lain, akhirnya orang lain tu berdosa. Asalnya dia nak takrim, melayani tetamu dengan secara baik, sudahnya tetamu keluar dalam keadaan dia mengumpat dan mengata tetamu ni. Jadi oleh kerana itu, na'udzubillah min zalik, bagi kita menjadi tetamu kita ambil perhatian, dan bagi orang yang melayan tetamu pun kena ambil perhatian. Kalau agak-agak tak mampu, cakap, ya, dah tak larat aku jaga kamu duduk sini, ya, tiap-tiap hari aku kena masak untuk kamu, basuh untuk kamu. Dia pun keluar, bulan depan dia datang balik. Ini tetamu dah tahu time dia datang tu, tutup pintu kan. Astagfirullah. Okey, tapi nak menceritakan, kita kena faham keadaan dua-dua pihak, kena ambil perhatian, ya. Mudah-mudahan dengan adanya perkara-perkara tersebut, Rasulullah ajar kepada kita, ukhuwah Islamiah kita menjadi baik, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Ada apa soalan? Ya, na'am. Macam mana? Aha. Ya, yang mendapat pahala menjaga tetamu dalam Islam itu 3 hari perkara wajib. Okey, tetapi maksud di sini wajib hak mana yang kita mampu. Takkanlah wajib sampai kita tinggalkan kerja. Okey, hak orang yang bukan Islam pun dapat layanan yang sama lebih kurang, ya. Tetapi biasanya kita melihat keadaan jugalah kan. Macam kalau dah bukan Islam tu agak kita bagi, iyalah, kena layan jugalah. Macam mana pun, wallahu alam. Tetapi orang Islam lebih diutamakan lagi. Tapi kalau dari usul dakwah, dari sudut dakwah, kalau kita memberi layanan terbaik kepada tetamu yang bukan Islam pun, dia boleh membawa kepada Islam. Kita tengok dalam YouTube yang tersebar, seorang lelaki itu masuk Islam apabila dia dilayan oleh seorang miskin. Pada satu malam tu dia tak ada tempat, agak entah macam mana tersesat, dia kata terjumpa seorang, dia kata kami nak tumpang. Orang tu bagi, ya, masya-Allah, orang tu bagi duduk. Ya, dia tak tahu pada malam tu dia lihat macam rumah tu besar. Ya. Lepas tu dah bagi tidur apa semua tu, pagi tu dia nampak orang tu tak tidur dalam rumah. Tidur di bawah pokok. Orang yang miskin. Subhanallah, dilayan. Dia tengok tu, lepas tu dia bertanya, "Kenapa kamu buat begini?" Lalu dia mengatakan, "Islam mengajar kami melayan tetamu." Kan? Balik ke Amerika. Dia buat research. Tengok Quran, dia beli Quran, dia tengok translation Quran tu, dan akhirnya dia masuk Islam disebabkan lelaki tersebut. Jadi ini amat menarik lah untuk kita ambil perhatian. Wallahu a'lam. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap adalah kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah.